Pada suatu hari, ada seorang budak lelaki bernama Aladin. Aladin tinggal bersama ibunya. Untuk menyara hidup, Aladin sentiasa membantu ibunya menjual buah-buahan di pasar. Aladin sangat menyayangi ibunya, dan dia sebenarnya sangat bosan hidup dalam kemiskinan. Aladin mempunyai impian bahwa suatu hari nanti dia dapat membebaskan ibunya daripada kemiskinan. Kemudian, pada suatu pagi, ketika Aladin dan ibunya berjualan di pasar, ada seorang saudagar kaya yang mendekatinya dan berkata dia boleh membantu Aladin menjadi kaya. Dia mahu mengajak Aladin bekerja bersama dan memberikan gaji yang amat lumayan. Sudah tentu Aladin berminat dengan tawaran ini. Aladin juga meminta kebenaran kepada ibunya untuk pergi, dan ibunya segera membenarkannya. Keesokan harinya, Aladin pergi bersama saudagar itu. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh. Di tengah-tengah perjalanan, Aladin menemui sesuatu yang agak ganjil dan menyadari bahwa saudagar yang bersamanya bukanlah manusia biasa, tetapi seorang ahli silap mata. Ahli sihir ini mengeluarkan serbuk ajaib dari poketnya dan melemparkannya ke tanah. Tiba-tiba, kepulan asap muncul dari tanah di mana serbuk ajaib itu telah menyentuhnya. Perlahan-lahan asap hilang dan sebuah gua besar muncul dari asap itu. Ahli sihir menyuruh Aladin masuk ke dalam gua tadi. Sudah tentu Aladin ketakutan. Bagaimanapun, ahli sihir itu berkata terdapat banyak emas dan permata di dalamnya, dan terdapat juga lampu lama yang perlu diambil oleh Aladin untuk diberikan kepadanya. Walaupun begitu, Aladin dibenarkan mengambil emas dan barang kemas sebanyak yang dia mahu, asalkan dia memberikan lampu lama tersebut. Dengan rasa curiga, tetapi Aladin tetap melakukannya. Apabila dia masuk ke dalam gua tersebut, dia menjumpai banyak emas dan dia memasukkan seberapa banyak yang dia boleh ke dalam poketnya. Selepas itu, dia hanya mencari lampu lama yang disimpan oleh ahli sihir itu. Dia mendapati sebuah lampu pelita terletak di satu sudut gua. Lampu ini sudah uzur dan kotor, dan dia mengambil lampu itu dan memanggil ahli sihir itu untuk membantunya keluar dari gua. Ahli sihir itu ingin membantunya, tetapi dia terpaksa melemparkan lampu lama itu ke arahnya terlebih dahulu. Aladin juga berfikir bahawa jika dia segera memberikan lampu itu kepada ahli silap mata itu, dia mungkin meninggalkannya dengan segera. Aladin juga terfikir, kenapa ahli sihir itu lebih mementingkan lampu uzur itu berbanding dengan emas di sekelilingnya. Kerana Aladin tidak juga memberikan lampu tersebut, ahli sihir itu menjadi berang. Dia menabur serbuk ke tanah, dan kali ini gua ditutup dengan batu yang sangat besar. Aladin semakin takut. Dia menjerit meminta tolong kerana sekarang dia tidak dapat keluar. Selepas berjam-jam menjerit meminta tolong dan cuba keluar, Aladin menyerah. Aladin duduk seorang diri di dalam gua sambil membersihkan lampu lama tadi. Apabila dia menggosok pelita uzur itu,
Tiba-tiba keluarlah asap dan muncullah jin yang berkata kepada Aladin, "Aku akan memberikan kepada tuanku 3 permintaan yang akan aku kabulkan. Apakah permintaan pertama Anda?" Jin ini kelihatan sangat aneh dan pada mulanya Aladin merasa takut dan tidak percaya. Namun, Aladin masih bertanyakan sesuatu kepadanya. Dia meminta untuk membawanya pulang bersama ibunya. Dengan hanya memetik jari, Aladin sudah pulang ke rumah dan ibunya sangat gembira melihat anaknya semula. Setibanya di rumah, Aladin menceritakan segalanya kepada ibunya. Dia menceritakan bagaimana ahli sihir itu meninggalkannya sehingga dia diselamatkan oleh jin yang keluar dari pelita uzur tersebut. Selepas Aladin selesai memberitahu ibunya segala-galanya, Aladin menggosok lampu tersebut sekali lagi dan jin itu muncul semula di hadapannya. Untuk hajat kedua, Aladin meminta jin itu membina sebuah istana dengan segala kekayaan. Serta-merta pondok lama bertukar menjadi sebuah istana yang sangat indah dengan segala kekayaan dan kemewahan. Dalam masa yang singkat, Aladin menjadi sangat terkenal di seluruh negaranya. Dia terkenal dengan kebaikannya yang suka membantu orang sekelilingnya. Kemudian, Aladin bertemu dengan seorang putri dari kerajaan jiran. Mereka bertemu dan jatuh cinta. Kemudian, akhirnya mereka berkahwin. Putri tersebut bernama Putri Jasmine. Namun, kebahagiaan Aladin tidak bertahan lama. Ahli sihir itu akhirnya mendengar kisah kejayaan Aladin dan merasa amat cemburu. Dia datang ke istana Aladin dan berpura-pura menjadi orang tua yang mengumpul lampu pelita lama. Putri Yasmin yang tidak tahu sejarah lampu pelita tua milik suaminya memberikannya kepada ahli sihir itu ketika Aladin tiada di istana. Pada masa ahli sihir itu menemui lampu itu, dia mula menggilapnya dan jin itu muncul. Hasrat pertamanya ialah meminta jin untuk memindahkan istana Aladin dari lokasi sekarang ke padang pasir yang jauh. Apabila Aladin datang, dia terkejut apabila mendapati istananya Putri Jasmine dan ibunya telah hilang. Semasa dia mencarinya dengan tergesa-gesa, dia teringat bahawa mungkin ini semua kerja ahli sihir jahat untuk membalas dendam. Kemudian, dia teringat bahawa semasa dia terjebak dengan ahli sihir itu pernah memberinya sebentuk cincin. Akhirnya, dia mengambil dan menggosok cincin itu. Seperti yang dijangka, jin lain muncul dari gelanggang. Dia meminta jin itu membawanya kepada istrinya dan juga ibunya yang telah hilang. Aladin dibawa ke padang pasir di mana istana dan keluarganya berada. Aladin sangat gembira melihat istri dan ibunya selamat. Dia juga melihat seorang ahli sihir turut hadir di situ dan di sebelahnya terdapat lampu ajaibnya. Ahli sihir itu terkejut melihat Aladin dan sebelum dia dapat meneka langkah seterusnya, Aladin pantas melompat dan mengambil lampu ajaib dari mejanya. Aladin menggosok lampu dan meminta bantuan jin supaya ahli sihir itu dihantar ke tempat yang jauh dari mana dia tidak boleh kembali atau membahayakan sesiapapun. Jin itu mematuhi perintah Aladin dan ahli sihir itu tidak pernah kembali. Akhirnya Aladin dapat bersatu semula dengan ibu dan istrinya dan memindahkan kembali istana miliknya.